Okey, semua boleh tutup mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini pada tarikh 31 hari bulan Januari tahun baru kita 2021 dalam pelajaran Jawi. InsyaAllah kita sambung pelajaran Jawi kita dalam buku teks JAIS tahun 3. Okey, kita akan mulakan pengajian tahun 3 kita. Kalau ikut minggu lepas kita ulang kaji je. Ulang kaji tajuk-tajuk tahun 2. Okey, untuk hari ini kita mulakan pengajian tahun kita dalam pelajaran yang pertama. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks muka surat 1. Surat 1. Okey, sementara tu Ustaz akan tunjuk juga slide. Boleh rujuk slide untuk lebih memahamilah, lebih faham. Siapa ada buku teks boleh tengok buku teks. Okey, sebelum tu Ustaz nak Amin Muaz. Amin Muaz baca doa. Buka mic. Okey Amin, baca doa. Orang lain tak ada tangan. Orang lain tutup mic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi zidni ilma wa fahman wa ja'alni minal muslimin. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa qamara ra'aituhu li sajidin. Amin. Okey, sambung sikit. Doa wabak. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita akan sambung pelajaran yang pertama kita dalam buku teks JAIS tahun 3. InsyaAllah siapa-siapa yang ada buku teks boleh tengok muka surat 1 berkenaan dengan tajuk. Ustaz akan share skrin. Boleh tengok skrin. Lepas tu siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks. Okay. Okay, nampak tak? Nampak. Okey. Nampak. Allah buku teks JAIS darjah 3 ataupun buku teks JAIS tahun 3. Okey, tengok. Pelajaran yang pertama kita pada hari ini insya-Allah setelah kita ulang kaji pada minggu lepas, 2 kelas minggu lepas kita ulang kaji berkenaan dengan tajuk suku kata tertutup, U dan O, I dan I. Lokman, diam dulu. Okey, untuk hari ini kita sambung ataupun mulakan pengajian tahun 3 kita untuk lebih memahami pelajaran Jawi ini dalam bab perkataan yang diakhiri dengan huruf Qaf dengan Kaf. Sebelum ni Ustaz ada cakap kenapa Qaf perlu berada di akhir, kenapa Kaf tak boleh berada di akhir. Hanya Qaf yang boleh berada di akhir. Okey, hari ini kita belajar apa yang menyebabkan Qaf ada di akhir, Kaf tak boleh ada di akhir ataupun Kaf ada juga yang berada di akhir. Okey. Perkataan yang diakhiri. Diakhirilah akhir dia, tengok huruf apa. Diakhiri dengan huruf Qaf dengan Kaf.
Okey, tengok dua huruf ni sahaja dahulu untuk hari ini. Qaf dengan kaf. Okey. Untuk yang pertama unit 1 ni kita akan belajar berkenaan dengan apa perkataan yang diakhiri dengan qaf. Yang kaf selepas tu. Mula-mula kita nak belajar apa perkataan yang diakhiri dengan qaf. Qaf sahaja dahulu. Okey, boleh tutup dulu mic Ustaz tutup ni jangan buka balik. Tutup dulu. Takut mengganggu kelas. Okey, tengok perkataan yang pertama. Perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf. Okey, tengok ni adalah kata. Okey, boleh tutup mic dulu. Okey, ni adalah kata. Kata. Okey, perkataan yang berwarna merah ni adalah berkaitan dengan pelajaran kita. Tak ni. Ka ni bukan. Ka ni suku kata terbuka. Okey, tak ni adalah suku kata tertutup. Apa yang diakhiri dengan huruf qaf? Yang diakhiri dengan huruf qaf. Kaf, alif, ka, ta, qaf, ta. Okey, ta, qaf ni suku kata tertutup. Kalau ikut huruf bumi dia T-A-K. Tetapi A tak ditukar disebabkan dia suku kata tertutup pola vokal A tak ditukar, jadi tak adalah alif kat sini. Jadi ejaan dia kata. Kata diakhiri dengan qaf. Diakhiri dengan huruf qaf. Okey. Tengok contoh yang kedua, contoh perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dengan kaf. Ni huruf qaf. Pokok. Yang berkaitan dengan tajuk yang berwarna merah yang macam Ustaz cakap tadi. Okey, macam pokok ni dia ditukar huruf U dia. Huruf O dia. K-O-K. Kalau nak eja pokok rumi P-O-K-O-K kan. Apabila ditukar jadi huruf Jawi, dia ditukar juga O dia. Jadi kita nampaklah waw dia kat sini. Macam kita belajar sebelum ni, sekiranya O ke U ke, dua-dua perlu ditukar kepada huruf waw. Dua-dua perlu ditukar kepada huruf waw. Jadi tengok akhir dia kat sini huruf qaf. Ni adalah huruf qaf. Suku kata tertutup, akhir dia huruf qaf. Yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Okey, tengok bawah ni pula ada kain batik. Okey, kain batik. Okey. Ba tak berkait dengan tajuk kita. Tik ni yang berkait dengan tajuk kita. T-I-K. K ditukar menjadi qaf. K ditukar menjadi qaf. Okey. Lepas ni kita akan tahu kenapa K ni ditukar menjadi qaf, kenapa tak jadi kaf. Okey, tapi selepas ni. Sebelum tu kita tengok dulu contoh. Okey. Yang seterusnya songkok. Yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, kaf, waw, qaf. Kaf, waw, qaf. Qaf ni berada di akhir perkataan. Akhir perkataan. Okey, tengok slide yang seterusnya. Okey, ni dia bagi pecahan suku kata. Okey, pecahan suku kata. Kita boleh tengok pecahan suku kata. Yang pertama dia bagi contoh kocek. Kocek ni macam poket lah, kocek kita. Okey, kocek. Okey, K-O-K ni tak berkait dengan tajuk. Disebabkan dia adalah warna hitam. Dia suku kata terbuka ni. Okey, cek ni yang berkait dengan tajuk kita. C ditukar menjadi huruf ca. C ditukar menjadi huruf ca. I ditukar menjadi huruf ya. Tahun lepas kita dah belajar. Minggu lepas pun kita dah ulang kaji balik. I dan I mestilah ditukar menjadi huruf ya.
Ditukar menjadi huruf ya. Okey. K. K ditukar menjadi huruf qaf. Ni pelajaran kita pada hari ini. Cek ni yang berkait dengan tajuk. Okey, ni adalah sambung dia. Ni dia pecahkan suku kata. Ni sambung suku kata ni jadi satu perkataan. Kau cek. Okey. Tengok contoh yang kedua dia bagi. Laksa. Okey, laksa dua suku kata. Suku kata yang pertama la. Tengok la. Merah. Merah adalah berkait dengan tajuk perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Tetapi kita tengok perkataan ni akhir dengan huruf apa? K ni ditukar jadi huruf qaf, bukan ditukar menjadi huruf kaf. Okey. Sa tak berkait dengan tajuk. Tapi dia suku kata yang kedua bagi perkataan laksa. Okey, ni dia pecahkan suku kata. Suku kata pertama, suku kata yang kedua. Okey, ni dia sambung perkataan. Sambung. Qaf apabila sambung dengan sin, tengok perubahan dia macam mana. Dia sambung terus tanpa turun bawah ni. Ni macam turun ke bawah. Tetapi ni dia sambung terus dengan sin, macam sama je baris dia ni. Okey. Yang bawah ni boleh baca sendiri, ada dalam buku teks. Lagi pada slide seterusnya. Okey, ni contoh lagi. Sebelum contoh ni, Ustaz nak tunjuk sikit. Sekejap Okey. Nampak ke? Okey, jangan conteng Akil. Akil. Okey, kita tengok perkataan kita, apa yang menyebabkan perkataan tu diakhiri dengan huruf qaf. Kenapa perkataan tu diakhiri dengan huruf qaf? Kita tengok. Okey ni. Tahukah anda, nampak tak? Dalam buku teks muka surat 5 kat bawah. Buku teks muka surat 5 kat bawah. Okey, kata asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan konsonan K. Kata asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan konsonan K. Suku kata tertutup. Okey, suku kata tertutup. Macam tadi kita tengok perkataan kata. Contoh dia bagi kata. Dia bagi apa lagi tadi? Dia bagi contoh. Ni atas ni ada. Kejap. Okey, dia bagi contoh batik tadi. Dia bagi contoh, ada beberapa contoh bukti. Okey, semua adalah suku kata tertutup. Suku kata tertutup, kalau kita tengok perkataan Rumi dia diakhiri dengan huruf K. Dia diakhiri dengan huruf K. Tetapi K ni kita nak tukar kepada huruf apa? Qaf ataupun kaf. Sebelum ni kita belajar K je tukar kepada huruf qaf. Sekiranya berada di akhir kan. Sekiranya berada di awal ataupun di tengah, mestilah ditukar kepada huruf kaf. Tetapi hari ini kita nak tahu sebab apa dia ditukar kepada huruf qaf. Ada perkataan yang ditukar kepada huruf qaf, ada perkataan yang ditukar kepada huruf kaf. Ni dia sebut, tahukah anda kata asal bahasa Melayu yang diakhiri dengan konsonan K. Suku kata tertutup hendaklah ditulis dengan huruf qaf. Dia syarat dia kata asal bahasa Melayu. Okey, Ustaz bagi contoh. Klinik. Klinik bukan kata asal bahasa Melayu. Sebab klinik adalah perkataan Inggeris. Klinik adalah perkataan Inggeris.
Apabila perkataan Inggeris, kita tak boleh tukar akhir dia dengan huruf kaf. Kita tak boleh tukar dengan huruf qaf. Kita hendaklah tukar dengan huruf kaf. Tetapi apa perkataan yang boleh ditukar kepada huruf qaf? Macam tadi batik. Batik adalah perkataan kata asal bahasa Melayu. Ni syarat dia ni. Kata asal bahasa Melayu. Batik. Kata asal bahasa Melayu. Jadi bolehlah kita tukar kepada huruf qaf. Okey. Boleh mute dulu, tutup dulu mic. Mengganggu orang lain. Okey, kita tengok balik contoh kita tadi. Okey, tengok perkataan ni. Keropok. Okey, yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini ialah ni. Pok ni. Okey, pok ni. Keropok. Ada lagi yang tak tutup mic. Okey, keropok. Yang berkaitan dengan tajuk pok ni. Dia diakhiri dengan huruf K. Keropok ni kita tengok. Dia kata asal bahasa Melayu ataupun dia bahasa Inggeris. Dia adalah kata asal bahasa Melayu. Keropok bahasa Inggeris, tak tahu apa bahasa Inggeris keropok. Tetapi ni memang terang-terang bahasa asal bahasa Melayu, keropok. Jadi kita akhir dia, K yang terakhir ni mestilah ditukar kepada huruf qaf. Sebab kita dah terang-terang tahu keropok ni perkataan bahasa Melayu. Terang-terang dah kita tahu. Yang kedua, tarik. Tarik ni memang bahasa Melayu juga, bukan bahasa Inggeris. Dia adalah perkataan bahasa Melayu. Jadi rek ni, perkataan yang akhir dia ni, rek ni mestilah ditukar kepada K ni mestilah ditukar kepada qaf. K ni mestilah ditukar kepada qaf. Okey, tengok contoh yang ketiga. Periksa. Okey, dia ada kat tengah-tengah ni, rek. Per ni bukan, tak berkait dengan tajuk. Se pun bukan, tak berkait dengan tajuk. Rek ni yang berkait dengan tajuk. Suku kata yang diakhiri dengan huruf K. Huruf K. Ada K ni. K ni kita nak tukar kepada huruf apa? Kalau tertukar mesti kita tukar kepada huruf kaf kan? Tetapi kita tengok dulu. Dia adalah kata jati bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu mestilah ditukar kepada huruf qaf. Tengok dia tukar kepada huruf qaf. Walaupun dia ada kat tengah-tengah. Walaupun dia ada kat tengah-tengah, mestilah ditukar kepada huruf qaf sebab dia adalah kata jati bahasa Melayu. Okey, tengok contoh yang keempat, lubuk. Okey, lubuk. Lu ni bukan, ni adalah suku kata terbuka. Buk ni adalah suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf K. K ni kita nak tukar kepada huruf apa? Qaf ataupun kaf. Kat sini dia tulis qaf. Kenapa dia tukar kepada huruf qaf? Kenapa tak tukar dengan huruf kaf? Sebab lubuk ni adalah perkataan kata jati bahasa Melayu. Kata jati ataupun kata asal bahasa Melayu. Memang bahasa Melayu lah, bukan bahasa Inggeris. Okey, tengok slide yang seterusnya. Okey, dia bagi contoh. Okey, ni batik. Tadi kita buat tengok kain batik ada tadi. Yang ni kita tengok ayat yang digunakan. Ibu memakai baju batik yang cantik. Okey, ibu memakai baju batik. Ni yang berkait dengan tajuk batik. Dia akhir dengan huruf qaf yang cantik. Okey, tengok contoh ayat yang kedua. Bukti.
Bukti ni dia ada kat tengah-tengah. Sebab buk ni suku kata yang pertama. Yang kedua ni ti. Buk. Buk. Bukti ni kata asal bahasa Melayu. Sebab itulah dia tukar kepada huruf Qaf. K tu ditukar kepada huruf Qaf. Boleh tengok ayat dia. Kejadian alam bukti kekuasaan Allah. Kejadian alam bukti kekuasaan Allah. Okey. Perkataan yang ketiga, contoh dia bagi perkataan seksa. Seksa sama macam bukti, dia suku kata yang pertama dalam perkataan. Seksa. Se ni suku kata yang kedua. Tengok dia tukar kepada huruf apa? Huruf Qaf. Sebab seksa ni adalah kata jati bahasa Melayu. Seksa. Okey. Tahukah kita pada seksaan api neraka? Ni, seksaan api neraka. S-I-K. K tu ditukar kepada huruf Qaf. Maka kita tahulah apabila nampak ada kata jati bahasa Melayu, mestilah K tu ditukar kepada huruf Qaf. Tak adalah yang kita ikut sebelum ni. K apabila berada di awal kaf, apabila akhir qaf. Tak, ada juga K berada di akhir, ditukar kepada huruf kaf. Nanti mungkin minggu depan ataupun esok kita akan belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf. Hari ini kita belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dahulu, untuk lebih faham. Sebab apa yang dia diakhiri dengan huruf qaf? Kita tengok dia adalah kata jati bahasa Melayu. Batik, bukti, seksa. Ni adalah kata jati bahasa Melayu. Okey, tengok contoh seterusnya. Kita nak tukar ni. Kita nak tukar. Dia bagi perkataan, kita nak tukar. Nanti Ustaz akan bagi latihan yang ni. Okey. Kita tukar dulu satu-satu. Seksa. Okey, boleh tengok. Seksa. Okey. Ni mungkin Ustaz akan buat 2 perkataan sahaja tukar. Selebihnya korang boleh buat di latihan. Nanti Ustaz akan bagi latihan. Okey, seksa. Suku kata yang pertama seksa, sek. Yang kedua se. Okey, sek ni kita tengok. S kita tukar kepada sin. I kita tukar kepada ya. K kita tukar kepada mestilah huruf qaf. Sebab ni adalah kata jati bahasa Melayu. Okey. S kita tukar kepada huruf sin. A tukar kepada huruf alif. Jadilah perkataan seksa. Okey. Tengok perkataan yang seterusnya pula. Senduk. Okey, senduk. Sen ni suku kata yang pertama, sen. Tak berkait sebab kita nak cari huruf K je. Yang hujung dia huruf K. Hujung suku kata tu huruf K. Yang kedua, suku kata yang kedua, duk. Duk ni diakhiri dengan huruf K. K ni kita nak tukar kepada huruf apa? Huruf, mestilah huruf qaf. Sebab hari ni kita belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf. Okey. Sebab dia ni adalah kata jati bahasa Melayu. Ni semua ni adalah kata jati bahasa Melayu. Bakti kata jati bahasa Melayu. Belek kata jati bahasa Melayu. Cokma kata jati bahasa Melayu. Lenggok kata jati bahasa Melayu. Okey. Okey, dah habis. Kita tengok sikit lagi, kita ulang sikit. Okey. Hari ini kita belajar berkenaan dengan perkataan. Kita tengok perkataan ni yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Hari ini kita belajar huruf qaf dahulu. Akhir dia huruf qaf. Nanti esok kita akan belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf. Okey, perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf.
Hari ini kita belajar qaf dahulu. Kaf esok. Qaf ni tahu tadi yang Ustaz baca tadi, perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf mestilah perkataan kata jati bahasa Melayu. Macam katak ni. Kalau bahasa Melayu dia katak kan. Tetapi kalau bahasa Inggeris dia adalah frog. Frog. Frog bukan bahasa, maknanya dia adalah kata jati bahasa Melayu, katak. Dia adalah katak. Orang Inggeris, orang putih tak panggil katak ni katak, tetapi dia panggil katak ni frog. Di situ kita tahu perkataan ni adalah betul-betul bahasa Melayu. Okey, contoh yang kedua, pokok. Mana kita nak tahu ni kata jati bahasa Melayu? Kita tengok, kita ingat balik orang Inggeris panggil apa pokok. Orang putih panggil apa pokok? Dia panggil tree. Okey, dia panggil tree. Okey. Apabila dia panggil tree, kita panggil pokok. Jadi lainlah tu. Maknanya pokok ni betul-betul kata jati bahasa Melayu. Orang Melayu dia panggil pokok. Kalau bukan orang Melayu dia panggil lain. Orang putih panggil tree. Orang Arab panggil apa? Nanti tengok balik orang Arab panggil apa. Pokok. Okey, tapi tak apalah. Pokok ni adalah kata jati bahasa Melayu. Dia diakhiri dengan huruf K, ditukar kepada huruf Qaf. Okey. Macam tu juga perkataan batik. Batik ni memang bahasa Melayu lah. Orang Melayu je pakai batik ni. Orang putih tak pakai batik. Songkok lagi lah, orang putih tak pakai songkok. Orang Melayu je pakai songkok. Mestilah K yang terakhir kok tu diakhiri dengan huruf Qaf. Tu yang kita belajar pada hari ini. Sikit je. Sebab kalau tambah lagi mungkin susah nak ingat. Okey, antara contoh juga yang kita belajar pada hari ini, perkataan laksa. Orang putih tak panggil laksa sebab laksa ni memang makanan Melayu. Orang Melayu makan laksa ni. Kocek, memanglah orang Melayu disebut kocek. Bukti, orang Melayu disebut bukti. Itik, orang Melayu sebut itik. Sebab itulah dia diakhiri dengan huruf Qaf. Kalau orang putih sebut apa? Itik. Dak. Dak. Lain kan? Apabila lain, itik ni adalah perkataan kata jati ataupun kata asal bahasa Melayu. Mestilah K ni kita perlu tukar kepada huruf Qaf. Huruf Qaf. Jangan tukar kepada huruf Kaf. Sebab kalau tukar kepada huruf Kaf, mana ada itik, orang putih panggil itik, orang putih panggil dak. Itik ni kata jati bahasa Melayu. Kalau tukar K ni kepada Kaf, salahlah. Mesti tukar kepada huruf Qaf. Mesti tukar kepada huruf Qaf. Okey, tengok sikit lagi, ulang sikit lagi. Okey, ni sama juga Ustaz cakap tadi, keropok ni memang orang Melayu je cakap keropok. Siapa pergi Terengganu ataupun orang asal Terengganu, keropok ni memang famous lah. Soho famous kat Terengganu, keropok. Orang Terengganu pandai buat keropok. Jadi orang putih tak pandai sebut pun keropok ni. Ni mestilah perkataan asal bahasa Melayu. K yang terakhir ni, pok ni, mestilah ditukar kepada huruf Qaf. Huruf Qaf. Okey. Perkataan tarik. Tarik, K tarik. K tarik. Di kedai mamak ada T tarik. Tarik ni perkataan bahasa Melayu sebab dia tarik. Ikutlah tarik apa pun, tarik tali ke. Dia adalah perkataan asal bahasa Melayu. Orang putih tak panggil tarik. Do you want to tarik? Tak. Tu orang Melayu cakap orang putih. Okey. Jadi kita tahu K ni mestilah ditukar kepada huruf Qaf. Sama juga perkataan yang dua ni. Okey, periksa. Orang Melayu panggil exam. Orang Inggeris panggil exam. Orang Melayu panggil periksa, peperiksaan.
Okey, jadi kita tahulah rate ni mesti K ditukar kepada huruf Qaf. Tak boleh tukar kepada huruf Kaf. Tu je. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Boleh buka mic siapa nak tanya. Tak ada. Muaz, ada Muaz nak tanya apa-apa? Tak ada. Afrina? Tak ada. Pak Ika? Okey, Ustaz nak baca sikit nama yang buat latihan. Yang tak buat ramai sangat. Okey, latihan yang minggu lepas. Yang dah buat 1, 2, 3, 4, 5. Afrina dah buat. Aisyah Rizkina dah buat. Morsi dah buat. Aidil dah buat. Ni Umidia ni siapa? Sofia. Sofia dah buat. Mana Sofia? Sofia tinggal kursi je Sofia. Okey, tak apalah. Yang lain buat latihan dalam Google Classroom tu. Kalau tak buat nanti tak dapat markah. Okey, tu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita belajar berkenaan perkataan yang diakhiri dengan huruf Qaf. Esok kita akan belajar perkataan yang diakhiri dengan huruf Kaf. Kita nak tengok beza perkataan bahasa Inggeris, perkataan bahasa Melayu. Apabila perkataan bahasa Melayu, apabila ada huruf K, suku kata tertutup huruf K, mestilah ditukar kepada Qaf. Bahasa Inggeris kita tengok esok. Apa perkataan yang ditukar kepada huruf Kaf? Okey, boleh? Saya rasa tu saja untuk kelas kita pada hari ini. Esok kita jumpa lagi. Boleh? Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Bye. Terima kasih Ustaz. Bye. Bye. Bye.